Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita sambung lagi pelajaran untuk matematik tahun 4. Okey, matematik tahun 4. Okey. Minggu lepas kita telah belajar satu lagi tajuk, iaitu kita nak susun dan bilang nombor. Kita nak susun ataupun kita nak bandingkan nombor. Okey, untuk hari ini kita nak tengok dua lagi topik, iaitu yang pertama kita akan belajar macam mana kita nak mengenal sama ada nombor yang diberi itu ialah nombor genap ataupun nombor ganjil. Okey, yang pertama kita tengok nombor genap dan nombor ganjil. Okey, macam mana kita nak tahu ataupun macam mana kita nak nyatakan bahawasanya nombor yang diberi kepada kita, nombor tersebut adalah nombor genap ataupun nombor ganjil. Okey, mudah saja sebenarnya. Okey, yang pertama, nombor itu adalah nombor genap jika nombor yang di belakang nombor genap. Okey, yang pertama kita tengok nombor genap. Okey, macam mana kita nak nyatakan nombor itu nombor genap? Nombor genap ni ialah nombor yang di belakang tu dia adalah nombor sifar, nombor 2, nombor 4, nombor 6, nombor 8. Okey, jika nombor di belakang ialah nombor sifar, nombor 2, nombor 4, nombor 6 dan nombor 8. Okey, apa maksud cikgu tu? Okey, sebagai contoh kita tengok. Okey, sebagai contoh cikgu bagi satu nombor. Nyatakan bahawa nombor ni ialah nombor genap. Okey, 3, 1, 2, 4. Okey, jadi kamu tengok nombor di belakang. Ini maksud cikgu, nombor 4. Jadi nombor 4 tu bermaksud nombor itu ialah 3124 adalah nombor genap. Okey, tengok yang kedua pula. Okey, 3, 1, 2, 8. Okey, tengok 8 di belakang. Jadi nombor tu ialah nombor genap. Okey, boleh? Mudah ya kan? Okey, yang kedua, macam mana nombor tu dinyatakan bahawasanya nombor itu ialah nombor ganjil. Okey, macam mana kita nak kenal, kita nak nyatakan bahawasanya nombor itu ialah nombor ganjil. Nombor ganjil, nombor di belakang adalah nombor 1, nombor 3, nombor 5, nombor 7 dan nombor 9. Jika nombor belakang tu ialah nombor 1, nombor 3, nombor 5, nombor 7 dan nombor 9. Jadi nombor tu dipanggil nombor ganjil. Macam mana? Kita tengok contoh. Okey, contoh. Okey. Okey, 3, 1, 2, 5. 3125. Jadi nombor di belakang adalah nombor 5. Jadi nombor tu adalah nombor ganjil. Okey. Dan contoh yang kedua adalah 3121.
Jadi nombor belakang adalah nombor 1. Maksud dia nombor ni ialah nombor ganjil. Ni ialah salah satu cara. Cara yang kedua, nak tetapkan ataupun nak tahu nombor tu nombor genap atau nombor ganjil ialah melalui kaedah bahagi. Kaedah bahagi. Ni kaedah yang kedua ni. Cikgu rasa ramai lagi yang mungkin masalah, tapi inilah cara yang kedua, iaitu kita bahagi. Kita bahagikan nombor kita dengan 2. Okey. Jadi ni kaedah yang pertama. Okey, ni kaedah yang pertama. Okey. Kaedah yang kedua, kita bahagi dengan 2. Okey. Kaedah yang kedua, kita bahagi dengan 2. Jika hasil bahagi kita adalah sifar. Jika hasil bahagi kita ialah sifar, maka nombor tu ialah nombor genap. Kenapa cikgu cakap macam tu? Kita tengok. Okey, kita ambil contoh. Okey, 3124 kita bahagi 2. Okey, kita bahagi 2. Okey. Jadi tengok, kita bahagi 2. Okey, 3 1 2 4. Okey. Cikgu gunakan kaedah rumah teres. Nanti cikgu akan ajar nanti. Okey. Yang pertama kita tengok 3 dengan 2. Jadi 2 darab 1 2. Jadi lebih 1, kita bawa sini 1. Okey, 11. 2 darab berapa 11? Tak ada, paling dekat ialah 10. Jadi 2 darab berapa 10? 5. 1. Jadi kita bawa 1. Jadi 2 darab berapa 12? 2 darab 6. 2 darab 6 12. Jadi sifar. Jadi 2 darab berapa 4? 2 darab 2 4. Jadi baki dia ni, baki dia adalah sifar. Jadi nombor ni ialah nombor 6. Okey. Jadi nombor ni ialah nombor genap. Okey. Yang kedua, kita ambil contoh 3125 bahagi 2. Okey, kita nak tengok nombor ni nombor genap ataupun nombor ganjil. 3125. Okey. Yang ni cikgu gunakan kaedah bentuk lazim biasa. Okey. Jadi 3 darab 3. 2 darab berapa 3? 2 darab tak ada, paling hampir ialah 2. Okey, 2. Jadi 2 darab 1 2. Jadi 1. Turunkan 1. Jadi 2 darab berapa 11? Tak ada, paling hampir 10. Okey. Jadi 2 darab berapa 10? 5. Jadi 1. Turunkan 2. 2 darab berapa 12? Ada 12 kan sifar 2? Ada. 2 darab 6. Tolak sifar. Kemudian turunkan 5. Okey, turunkan 5. Okey, jadi 2 darab berapa 5? Tak ada, paling hampir ialah 4. Jadi 2 darab berapa 4? 2 darab 2 4. Jadi okey, ni ialah baki. Yang cikgu nyatakan tadi. Jadi jika ada baki 1, maka nombor ini ialah nombor ganjil. Manakala jika bakinya ialah sifar, maka nombor tersebut adalah nombor genap. Okey, boleh faham? Boleh faham Okey. Okey, boleh faham? Nanti
kita akan buat uji diri. Okey, kita akan buat uji diri untuk menguji kefahaman kamu. Okey, seterusnya kita tengok topik yang kedua, iaitu pola nombor. Okey, pola nombor. Yang ni pun cikgu rasa kamu dah belajar dah tahun lepas. Pola. Pola. Apa maksud pola? Pola ni ialah tertib. Pola tu adalah tertib. Pola tu adalah tertib. Mana dia? Tertib. Tertib tu sendiri pula ada dua. Iaitu satu ialah tertib menaik, dan satu lagi ialah tertib menurun. Dia ada tertib menaik dan satu lagi ialah tertib menurun. Okey, itu adalah tertib. Jadi kalau kita nak tengok kepada nombor, sebagai contoh, dia bagi satu contoh kepada kamu, satu contoh nombor. Kita nak kenal pasti nombor tersebut macam mana pola dia. Okey, pola pola tu sama ada dia menaik dan menurun. Okey, sebagai contoh, okey, cikgu bagi dia cakap, okey, yang kedua, kedua kita nak tetapkan dulu. Okey, cikgu nyatakan pola dia ialah tertib menaik. Okey, tertib menaik 100. Okey, tertib ni ialah kata kunci dia menaik, dan yang kedua kata kunci dia ialah 100. Mana dia tertib menaik 100. Dia pun bagilah kepada kamu satu contoh nombor. Contohnya 10,020. Okey, 10,020. Jadi dia cakap sini tertib dia menaik. Mana dia bertambah. Dia bertambah sebanyak 100. Jadi nombor seterusnya, okey, 10,020 tambah 100. 10,020 tambah 100. Jadi kamu dapat 10,120. Okey, kemudian dia menaik lagi. 10,120 tambah lagi 100. Jadi kita dapat 10,220, dan satu lagi 10,220. Jadi 10,320. Okey, jadi itu ialah tertib naik. Tak cikgu tak ada bateri. Okey, ni tertib menaik 100. Jadi dia bertambah 100. Itu kalau tertib menaik. Okey, kita tengok yang ketiga. Okey, yang ketiga kita ambil pola dia ialah tertib menurun. Okey, tertib menurun. Kata kunci dia ialah menurun. Nak turun sebanyak berapa? Okey, 5. Jadi okey, kita ambil contoh yang samalah. Okey, 10,020.
Jadi dia menurun. Jika menurun, mana dia? Dia berkurang. Jadi 10,020 tolak 5. Jadi sifar tolak 5 tak dapat. Jadi kena pinjam. Sini 1, sini jadi 10. Jadi 10 tolak 5, 5, 1, sifar, sifar 1. Jadi 10,015. Jadi kurang lagi 5. 5 tolak 5, sifar 1, 0, 0, 1. 10,010 dan 10,010. Buang lagi 5. Sini jadi sifar 10. 10 buang 5, 5. Sifar, sifar, sifar 1. Jadi 10,005. Okey. Boleh faham setakat ni? Okey, ni jika dia beri kepada kamu tertib tu. Dia bagi kepada kamu pola tu. Dia nyatakan cari mengikut tertib menaik atau menurun dengan nilai. Okey. Jika dia beri kepada kamu nombor, dia beri kepada kamu nombor dan dia suruh kamu kenal pasti pola dia. Jadi macam mana? Okey. Kita tengok contohlah. Okey. Tengok contoh. Okey. Bagi contoh dia bagi 10,017. 10,000 berapa? 10,000 10. Okey, 10,000 10. Okey. Kemudian 10,000 3. Dan satu lagi 9,996. Okey. Ni dia bagi kepada kamu 4 nombor. Jadi dia suruh kamu nyatakan apakah pola nombor ini. Jadi kalau kamu perhatikan, daripada 17 pergi kepada 10. 17 pergi kepada 10. Dia dah berkurang, kan? Dia dah berkurang ataupun dia dah menurun. Okey, dia turun sebanyak berapa? Okey, 17 kepada 10. 17 kepada 10 dia kurang sebanyak 7. Betul. Jadi daripada 10 kepada 3 berkurang sebanyak 7 dan sini pun berkurang sebanyak 7. Jadi di sini kita dapat nyatakan bahawasanya pola dia adalah menurun. Tolak, kan? Menurun. Menurun sebanyak berapa? Menurun sebanyak 7. Boleh? Okey, kita tengok tadi nombor berapa? Nombor 3 lah. Okey, tadi nombor 4. Okey, kita tengok pula seterusnya nombor 5. Okey. Dia beri kepada kamu satu lagi contoh. 2,710 20,000. Maaf, 20,710, 20,810, 20,910 dan 21,010. Okey. Jadi di sini kamu tengok apakah pola dia. Okey, yang pertama kita tengok 710, 810. Jadi nombor ni bertambah atau berkurang? Nombor ni adalah bertambah. Bertambah berapa? 700 kepada 800 dia bertambah sebanyak
100. Yang ni pun dia bertambah sebanyak 100. Yang ni pun bertambah sebanyak 100. Jadi pola dia adalah menaik sebanyak 100. Okey, dia menaik sebanyak 100. Okey. Boleh? Okey, seterusnya kita nak tengok ataupun kita nak nyatakan nombor. Nak nyatakan jika dia beri kepada kamu satu susunan nombor yang cikgu kira nombor tu nombor yang berterabur. Nombor tu ialah nombor berterabur. Kamu perlu susun dulu nombor dan kamu kena pastikan tertib dia. Okey. Kita tengok buku teks. Okey, dalam buku teks pun ada contoh. Okey, yang ke-6. Okey, dia beri kepada kamu, dia cakap tertib menurun. Okey, dia cakap tertib menurun, dia bagi kepada kamu nombor. Okey, 60,100. Kemudian 60,120, 60,110, 60,130, 60,140. Okey. Ni contoh. Jadi dia cakap sini ialah tertib menurun. Jadi bila tertib menurun, kita mulakan daripada nombor yang paling besar. Jadi jika kita tengok di sini, nombor mana paling besar? Paling besar ialah 60,140. Kemudian diikuti oleh 60,130, 60,120, 60,110 dan nombor yang paling kecil ialah 60,100. Okey. Boleh faham yang ni? Faham kan? Okey. Kemudian kita nak tengok pola dia. Okey, pola. Okey, kita nak tengok pola nombor ini. Jadi dia adalah tertib menurun. Jadi dia tolak. Jadi dia berkurang sebanyak berapa? Dia berkurang sebanyak 10. Okey. Jadi kita dapat nyatakan bahawasanya pola dia ialah pola menurun 10. Okey, boleh? Okey. Cikgu rasa sampai di situ saja untuk pelajaran kita hari ini. Jadi cikgu simpulkan balik apa yang telah kita belajar ini. Kita belajar dua topik. Yang pertama, macam mana kita nak kenal pasti nombor yang diberi itu adalah nombor genap ataupun nombor ganjil. Dan kita nak kenal pasti pola nombor. Pola nombor yang diberi. Pola nombor kepada nombor yang diberi. Sama ada pola tu menaik, tertib dia menaik ataupun tertib dia menurun sebanyak berapa. Maka contoh cikgu bagi tadi, dia menaik atau menurun sebanyak 10, 10, 100, 100,
7 dan 5. Okey, itu saja untuk hari ini. Semoga kita jumpa lagi dalam kelas yang akan datang. Terima kasih kerana mengikuti kelas cikgu hari ini. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.